وعلى آله وصحبه أجمعين. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para asatizah, rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan semula untuk melanjutkan perjumpaan mingguan kita, walaupun telah cukup lama terhenti karena pelbagai faktor dan sebab, dan alhamdulillah kita masih boleh diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Al-Muntaqa Ibnul Jarud. Dan sekarang ini kita telah memasuki perbahasan yang baru, yaitu Maja'a fil Qiblah. Kita baca terlebih dahulu beberapa hadis untuk menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini. Qala Imam Ibnul Jarud rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi, haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana An-Nufaili qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه أول صلاة صلى صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وذكر باقي الحديث. قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن سماك ابن حرب عن موسى ابن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم liyaj'al ahadukum baina yadayhi misla muakhkharah. Di sini tulisan muakhkharah, nanti anak akan jelaskan bahwa lafaz yang lebih tepat adalah muakhkharah atau muakhirah. Liyaj'al ahadukum baina yadayhi misla muakhkharati atau muakhiratir rahli wa yusalli. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala wa fi ma qara'tu ala Abdullah ibn Nafi' wa haddatsani Mutarrifun an Malik an Zaid ibn Aslam an Abdurrahman ibn Abi Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Okey, ini adalah 3 hadis yang kita akan coba baca pelan-pelan, kemudian kita akan coba melihat pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan sanad dan matannya untuk menjadi perbincangan kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah Imam Ibnul Jarud meletakkan tajuk tarjamah bagi bab ini adalah Maja'a fil Qiblah. Maja'a fil Qiblah bermakna hadis-hadis yang berkaitan dengan kiblat. Walaupun beliau meletakkan meletakkan tajuk tarjamah dengan kiblat, akan tapi kita nampak tadi beberapa hadis yang kita baca, kaitan yang berkenaan dengan kiblat adalah hadis yang pertama. Kiblat yang kiblat Masjidil Haram, ya kan, Kaabah sebagai arah kita untuk kita tuju di dalam solat. Itu adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua dan ketiga yang kita baca, ternyata dia bukan hanya berkaitan dengan kiblat, tapi berkaitan dengan sutrah, betul tak? Sebab dalam hadis yang kedua, beliau membawakan hadis Nabi liyaj'al ahadukum baina yadayhi misla mu'khiratir rahl. Ini berkaitan dengan sutrah, iaitu satu benda yang kita letak di depan, di hadapan kita ketika salat. Nah, jadi perbincangan menjadi persoalan di kepala kita adalah, adakah beliau menyamakan antara kiblat dengan sutrah, ataukah beliau melihat bahawa sutrah adalah satu bentuk daripada kiblat atau represent daripada kiblat, represent atau sebagai satu pengganti kiblat.
Apabila kita menghadap di dalam solat, kita menghadap ke Masjidil Haram, betul. Akan tapi apabila kita berada jauh daripada Masjidil Haram, kalau dekat kita menghadap Masjidil Haram, tapi kalau jauh maka kita menghadap kepada sutrah. Dan sutrah tersebut, adakah, soalan kita lah ni, adakah sutrah tersebut adalah sebagai kiblat di dalam pandangan Ibnu Jarud, ataukah sutrah ni berfungsi sebagai sekedar apa yang disebut oleh para ulama sebagai penghalang antara kita dengan benda-benda lain yang mungkin dapat mengganggu solat kita. Itu menjadi soalan penting yang sampai sekarang saya tak tahu apa maksud Ibnu Jarud di sini. Mungkin bolehlah kawan-kawan sekalian berikan pandangan berkenaan dengan perkara tersebut. Dan sebab kenapa kita bertanya perkara itu, sebab beliau tak kata dalam terjemah maja'a fil qiblat wa sutrah, ya tak? Beliau hanya mengatakan maja'a fil qiblah, seolah-olah kiblat, beliau hanya berbincang berkenaan dengan kiblat, akan tapi sutrah juga menjadi bagian dalam kiblat, atau dia masuk dalam bagian salah satu perbahasan yang berkaitan dengan kiblat. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh misalkan, dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab termasuk dalam Bulughul Maram, tengok, perhatikan adakah sutrah ni menjadi perbahasan di dalam kiblat, dalam perbahasan kiblat ataukah tidak, apa fungsi dia dan kaitan dia dengan kiblat ni. Okey, itu soalan pertama yang saya penting untuk pada hari ini. Tapi kita coba untuk masuk perbahasan hadis yang pertama. Jadi kalau kita baca kitab pun kita kena banyak soalan kan. Jangan kita baca lalu macam tu aja, kita kena kritis sikit dan kita kena buat satu cara pembacaan yang disebut sebagai pembacaan dialektikal kan. Jadi kita berdialog kepada penulis buku. Kita bukan nak spoon feed saja. Penulis buku cakap apa, kita terima, telan gitu aja. Tapi kita nak tanya, kalau boleh kita interrogate. Sebab dengan bertanya soalan, kemudian kita nak dengan menyelidik, menyiasat lain-lain, bukan kita nak meruntuhkan kandungan buku tu, bukan, akan tapi kita akan dapat banyak lagi. Sebab saya yakin setiap buku ni dia nak memberikan banyak perkara kepada kita, tapi terpulang kepada kita. Kalau kita kritikal, kita akan dapat banyak. Tapi kalau kita diam saja, pasif dan tak banyak soalan, ya itu aja yang kita dapatlah. Kita akan dapat zahir saja, betul tak? Tapi kita tak dapat batin dia. Jadi kita mesti jadi batiniah kadang-kadang ni, Ustaz Nizam. Jangan hukum anak sesat pula lepas ni. Sebab kita kena baca apa yang tertulis di sebalik zahir-zahir ni, ya kan? Kata Imam Ibnu Jarud rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya kita dah berkali-kali sebutkan bahwa dia adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, imam ahli hadis nombor 1 di Nisabur. Dan kita boleh tengok bahawa beliau Ibnu Jarud sangat bergantung kepada Muhammad bin Yahya ni. Ini menunjukkan, ini memberikan kita soalan lagi sebenarnya. Kenapa dia bergantung sangat ke Muhammad bin Yahya ni? Siapa Muhammad bin Yahya ni? Bukan setakat tarjamah dia siqah dan menunjukkan status adalah dan dobat saja. Akan tapi kita kena tengok juga fungsi dia dan kedudukan dia di Nisabur pada hari itu. Mengapa Imam Ibnu Jarud seolah-olah nampak macam dia bangga sangat apabila dia mengulang-ulang mengambil hadis daripada Muhammad bin Yahya. Kita kena tahu bahawa salah satu sifat ahli hadis adalah sebenarnya ahli hadis dia ingin tunjukkan banyak guru. Jadi kebanyakan ahli hadis dia ingin tunjukkan banyak guru. Jadi dia akan tunjukkan bahawa guru saya ni ada 1,000 orang. Untuk tunjukkan perkara tersebut, apa yang dia lakukan adalah dengan meriwayatkan hadis daripada setiap gurunya tu. Betul tak? Akan tapi Ibnu Jarud nampak bahawa dia tak kisah sangat dengan ingin menunjukkan banyak guru. Tapi dia lebih suka untuk menunjukkan ketergantungan dia kepada Muhammad bin Yahya. Betul tak? Karena terlalu banyak hadis yang diriwayatkan, ulang lagi Muhammad bin Yahya, ulang lagi Muhammad bin Yahya. Dan ini menunjukkan bahawa Muhammad bin Yahya ini bukan calang-calang nih. Akan tapi dia adalah seorang yang
memiliki kedudukan tinggi di kalangan al-hadis, sehingga Ibnul Jarud dengan bangganya berkali-kali menyebutkan hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Muhammad bin Yahya. Ya kan, ini menunjukkan bahwa kedudukan beliau ni di kalangan al-hadis sangat-sangat tinggi. Macam kita juga kan, kalau kita pernah mengaji ke seorang ulama, sikit-sikit kita sebut guru saya Syekh Dr. Yusuf Qardawi berkata macam ni, berkata macam tu, padahal jumpa satu kali aja. Dengar yang lain dia baca dalam buku-bukunya, tapi berkali-kali dia sebut ada guru saya cakap macam ni, guru saya macam ni. Orang akan tanya, awak punya guru berapa orang sebenarnya? Saya ada 1000 orang. Tapi kenapa awak ulang-ulang terus Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi? Sebab nak tunjukkan bahawa saya bergantung ke dia. Saya nak tunjukkan kerapatan hubungan dengan dia, betul tak? Saya rapat hubungan dengan dia agar apabila saya associate diri saya kepada dia, orang akan lebih tinggi lagi memandang kepada saya, betul tak? Kita nak apabila kita nak faham berkenaan dengan bentuk periwayatan al-hadis seperti ini. Nah, tuan-tuan akan tengok kebiasaan al-hadis macam tu dengan membandingkan bagaimana style periwayatan Khatib al-Baghdadi misalkan. Saya dah terjemahkan buku Khatib al-Baghdadi, beberapa buku, dan kita boleh nampak macam mana beliau meriwayatkan hadis tu. Bagaimana beliau nak tunjuk bahawa dia punya guru ramai dengan hadis yang sama tapi diriwayatkan dengan pelbagai guru-guru yang berlainan. Itu salah satu bentuk ni periwayatan hadis yang saya nampak macam kajian tentang perkara ni kurang banyak sangat. Padahal kajian tentang style periwayatan ahli hadis, dan paling penting adalah tradisi ahli hadis dalam meriwayatkan hadis itu sesuatu yang sangat penting, dan perkara ini pernah disebutkan oleh Dr. Hamzah Maliabari dalam satu buku dia. Saya lupa buku apa ya, di mana dia berbincang, kalau tak salah dalam Fatwa Hadisiyah, Al-Fatwa Hadisiyah. Jadi beliau berbincang berkenaan dengan apa tajuk dia adalah Su'alat Hadisiyah antara Multaqa Al-Hadis dengan Syekh Hamzah Maliabari. Nah, beliau pernah ditanya tentang satu perkara, dan beliau kemudian menjawab bahawa perkara ini hanya dapat kita fahami apabila kita faham style periwayatan ahli hadis. Bagaimana mereka meriwayatkan hadis, kemudian bagaimana mereka memandang periwayatan itu, dan bagaimana tradisi mereka dalam periwayatan. Dan beliau katakan kajian tentang perkara ini masih sangat sedikit. Kita hanya meriwayatkan, kita hanya mengkaji dalam sanad ni, misalkan Muhammad bin Yahya, siapa dia, adalah dan dhabat dia, kemudian adakah dia meriwayatkan daripada gurunya atau tak. Itu adalah sebenarnya masih kajian yang sangat basic lah dalam hadis. Akan tetapi apabila kita mengkaji lebih dalam lagi periwayatan dan tradisi periwayatan al-hadis, kita akan nampak dan faham betul istilah-istilah yang berlegar di kalangan ahli hadis seperti syaz, berlegar di kalangan hadis seperti munkar, periwayatan istilah-istilah lain dalam mustalah hadis yang sekarang difahami dengan sangat-sangat cetek, sebenarnya hanya boleh difahami apabila kita faham tradisi periwayatan al-hadis dan bagaimana mereka melihat periwayatan itu di zaman mereka sendiri. Anyway, masih terbuka peluang untuk perbincangan panjang ni. Mungkin pada masa-masa yang akan datang saya akan coba reveal sedikit demi sedikit dalam perbincangan ni. Nah, Muhammad bin Yahya meriwayatkan berkata hadatsana An-Nufaili. Siapa An-Nufaili? Nufaili adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail, Abu Ja'far Al-Harrani An-Nufaili. Dan beliau ni adalah salah seorang guru Abu Dawud As-Sijistani, Imam Abu Dawud, dan juga Abu Dawud pernah mengatakan ma ra'aitu ahfaz minhu. Saya tak pernah nampak orang yang lebih hafiz daripadanya. Dan padahal Abu Dawud pernah jumpa dengan Ahmad bin Hanbal, bukan pernah jumpa, akan tapi orang rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun begitu beliau mengatakan ma ra'aitu ahfaz minhu. Maknanya, siapa yang lebih hafiz antara dia dengan Imam Ahmad?
Paling kurang pun tuan-tuan sama, betul tak? Paling kurang sama. Apabila Abu Daud mengatakan mara'aitu ahfaz minhu, bermakna ni bukan orang kecil, akan tapi paling kurang pun dia sehebat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan perkara ni memang An-Nufaili dikira sebagai leading huffaz lah pada masa dia. Salah seorang ahli hadis yang cukup rukun lah di dalam hifz pada zaman tersebut. Imam Ibn Warah juga lah seorang pakar hadis. Beliau mengatakan Ahmad di Baghdad, wa Ibnu Numair bil Kufah, wa Ahmad ibn Salih bi Masr, wa Nufaili bi Harran. Haula arkanuddin. Jadi 4 orang ni, yang ini sekali lagi juga masih bagian kita dalam perbincangan berkenaan dengan faham tradisi ahli hadis. Bagaimana ahli hadis dia setelah apabila dia meriwayatkan daripada orang-orang tertentu, mereka akan letakkan mereka dalam tempat-tempat tertentu, dan ada beberapa orang yang menempati tempat yang paling tinggi pada tabaqah dia, dan termasuk dalam tabaqah Ahmad bin Hanbal. 4 orang ni adalah 4 kalangan yang paling tinggi darjat dia, yaitu Ahmad di Baghdad, kemudian Ibnu Numair di Kufah. Ibnu Numair juga nanti kita akan sering sebut nama dia. Kemudian Ahmad ibn Salih di Mesir, dan yang keempat adalah Nufaili di Harran. Harran tuan-tuan adalah di Syam, Al-Harrani. Ibn Taymiyah di Harran, di Syam. Jadi dia kawasan di Syam yang berdekatan dengan Turki sebenarnya. Wa haula arkanuddin. Mereka adalah rukun dalam agama, sebab mereka menguasai hadis dengan sangat banyak dan menjadi rujukan al-hadis pada zaman itu. Nah, Nufaili meriwayatkan daripada qala haddatsana Zuhair. Zuhair sini adalah Zuhair ibnu Muawiyah Abu Khaisamah al-Ju'fi al-Kufi, ya, orang Kufah. Dia terkenal sebagai ahli hadis yang thiqah, akan tapi ada isu berkenaan dengan periwayatan dia daripada Abu Ishaq, dan sekarang dia meriwayatkan daripada Abu Ishaq, betul tak? An Abi Ishaq. Abi Ishaq adalah Amr bin Abdullah Al-Kufi, seorang ulama besar di Kufah. Nah, Zuhair thiqah, Abu Ishaq pun thiqah, tapi ada sedikit masalah daripada periwayatan Zuhair daripada Abu Ishaq, sebab periwayatan Zuhair daripada Abu Ishaq dikatakan adalah selepas Abu Ishaq taghayyar, bada'a bitaghayyuri hifzihi, maknanya dia sudah mulai berkurang hafalan dia, sebab Abu Ishaq terkenal di akhir hayatnya beliau mukhtalid, ada ikhtilat dalam hafalan, ada kurang hafalan, yang dulu hafal tinggi sekarang sudah mulai berkurangan. Nah, Zuhair meriwayatkan selepas Abu Ishaq ikhtilat, jadi selepas Abu Ishaq telah mengalami perubahan hafalan. So, bagaimana hukum periwayatan beliau daripada Abu Ishaq kalau begitu? Kalau begitu, hukum periwayatan beliau secara kaedah adalah lemah. Ya, sebab dia meriwayatkan, sebab kaedah kita dalam perbincangan perawi mukhtalid adalah kita bagi perawi tersebut antara yang mendengar sebelum ikhtilat dengan selepas ikhtilat. Betul tak? Dan kalau sebelum ikhtilat, setiap perawi yang meriwayatkan hadis sebelum perawi itu ikhtilat, maka hadisnya sahih. Akan tapi setiap perawi yang meriwayatkan selepas perawi itu mukhtalid, maka hadisnya dikira sebagai lemah. Dan Zuhair bin Muawiyah apabila meriwayatkan daripada Abu Ishaq, dan dia dikatakan telah mendengar daripada Abu Ishaq selepas Abu Ishaq ikhtilat, bermakna periwayatan beliau by kaedah, mengikut kaedah adalah lemah. Itu mengikut kaedah adalah lemah. Itu secara kaedah umum sebenarnya, tuan-tuan. Itu adalah kaedah umum. Dan akan tapi kalau kita nak berbincang berkenaan dengan lebih tinggi sikit, sebenarnya perbahasan kaedah ni taklah black and white macam tu. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah periwayatan mukhtalid memang secara amnya selepas dia ikhtilat, periwayatan dia lemah. Tapi itu kebanyakan periwayatan dia lemah. Sebab kita faham bahawa dia telah berubah hafalan dia, kan? Tapi bukan bermakna semua periwayatan dia lemah. Kenapa? Takkan orang yang sudah hafalan dia berubah, semua periwayatan dia silap semua. Macam kita bincang tentang perawi dhaif.
Adakah semua hadis yang diriwayatkan perawi dhaif lemah? Tak ada satu pun yang betul? Taklah. Ada juga kan, sikit-sikit dia betul, satu dua dia betul kan. Nah macam kita jadi guru, jadi pensyarah, kita nampak ni pelajar lemah ni pelajar best student, betul tak? Adakah pelajar yang kita katakan best student, semua jawapan dia ketika imtihan betul semua? Betul ada salah satu dua, betul tak? Walaupun ada soalan 10, mungkin dia betul 8, tapi 2 silap kan? Begitu juga ada apabila kita bincang ni pelajar ni lemah ni, adakah kita katakan semua, kita jumpai semua soalan jawapan dia dalam imtihan salah semua? Adalah mungkin 1-2 yang betul, ada 1-2 yang betul. Nah begitu juga yang berlaku dengan perawi mukhtalid. Mukhtalid adalah perawi yang kita katakan dulu siqah, sekarang lemah. Lemah maknanya macam yang tadi kita bincang lah. Ada sebagian besar periwayatannya mungkinlah salah. Akan tapi ada 1-2 betul kan? Ada 1-2 betul ya. Nah, Imam Bukhari apabila meriwayatkan hadis ni, dan hadis ni terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, apabila Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni daripada Zuhair an Abi Ishaq, maka beliau telah pastikan bahawa riwayat ni adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Zuhair daripada Abu Ishaq selepas ikhtilat, tapi betul. Macam mana kita tahu dia betul tak silap? Dengan tengok mutaba'at, yang meriwayat, yang memutabaahkan, yang menyokong periwayatan. Ada tak? Ada, dan Imam Bukhari sendiri sebutkan di dalam kitab sahih dia bahawa hadis ni diriwayatkan daripada Abu Ishaq, bukan seorang, bukan Zuhair saja yang diriwayatkan daripada Abu Ishaq, tapi juga diriwayatkan daripada Israel. Israel adalah cucu Abu Ishaq dan orang yang paling kuat meriwayatkan daripada Abu Ishaq, dan dia meriwayatkan daripada Abu Ishaq sebelum ikhtilat. Juga diriwayatkan daripada Sufyan As-Sauri dan ramai lagi. Jelas tuan-tuan ya? Maknanya hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak murid-murid Abu Ishaq sebelum ikhtilat, termasuk Zuhair juga meriwayatkan hadis ni, bermakna ini adalah termasuk hadis-hadis yang sedikit yang betul diriwayatkan oleh Abu Ishaq walaupun selepas ikhtilaf. Ini kaedah yang bagi orang yang baru belajar mustalah hadis agak memeningkan sedikit, sebab kita semua tahu bahawa ikhtilat black and white, sebelum ke selepas, betul tak? Akan tapi sebenarnya itu untuk kaedah untuk mubtadiin, untuk pelajar di madrasah sanawiyah atau di BA, tak apalah, kita boleh bagi tu aja. Awak nak hadam dulu ni sikit-sikit saya bagi yang berat-berat pun nanti awak tak boleh hadam pula. Tapi jangan ingat bahawa kaedah tu itu adalah segala-galanya. Justru selalu kita bincang dalam perbincangan mustalah hadis ni, kaedah hafal, tapi dia hanya sebagai penuntun kita saja. Dia sebagai tongkat untuk membantu kita jalan. Tapi kalau sudah kita sudah boleh lari, tak payah pakai tongkat lagi dah. Kita dah ada lagi cara lain. Ini adalah perbincangan expert macam Ustaz Nizam lagi, macam Ustaz Arif Amin. Ini expert ni. Jadi jangan engkau salahkan pandangan expert dengan membawakan kaedah-kaedah yang untuk orang mubtadi'in. Dan anda rasa kalau kita bincang tentang usul fiqh pun macam tu juga. Orang rigid sangat dengan qawaid. Ialah untuk awal pembulaan tak apalah. Tapi untuk mujtahid macam Imam Syafi'i, jangan salahkan pandangan dia dengan qawaid yang awak bawa tu. Buat malu je menyalahkan imam mujtahid dengan kaedah yang kita bawa daripada buku teks, ya tak? Buku teks untuk pelajar SPM tak apalah, tapi untuk imam, perkara tu buat bagi mereka adalah perkara yang terlalu jauh, terlalu rendah untuk mereka. Okey, begitu juga apabila kita berbincang tentang Imam Bukhari dan kepakaran beliau dalam ilmu hadis terlalu tinggi, lalu kemudian kita coba untuk berjinak-jinak dengan Sahih Bukhari, lalu kita baca hadis-hadis dan kita coba kaji rijal Sahih Bukhari, lalu kita dapati la ilaha illallah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi mukhtalid, yang perawi mukhtalid, dan perawi mukhtalid itu perawi murid yang meriwayatkan daripada dia adalah mendengar selepas ikhtilat. Lalu terus kita coba pahami bahawa
maknanya Imam Bukhari melakukan kesilapan. Ini biasalah pelajar BBNU Ustaz Nizam, betul lah. Budak-budak baru nak up ya. Maknanya adalah, dan kita akan tengok dalam Sahih Bukhari, ya betul, banyak hadis-hadis perawi-perawi dalam Sahih Bukhari yang mukhtalif, betul. Bahkan banyak perawi-perawi dalam Sahih Bukhari yang mudallis pula. Dan Abu Ishaq, speaking of mudallis ni, Abu Ishaq sekarang ni dia adalah selain mukhtalif, beliau juga mudallis dan terkenal antara 3 orang perawi Kufah yang sering mentadlis. Pertama Abu Ishaq As-Sabi'i, yang kedua adalah Qatadah, yang kedua adalah Qatadah juga dari Basrah. Pertama Abu Ishaq di Kufah, kemudian Qatadah di Basrah, dan juga Al-A'mash juga di Kufah. Ini 3 orang yang sangat terkenal mentadlis. Tadlis itu maknanya apa? Tadlis beza dengan ikhtilat kan. Kalau ikhtilat dia lupa. Kalau tadlis adalah dia, kalau kata hadasana okey, tapi kalau dia kadang menggugurkan satu orang perawi, betul tak? Nah, Abu Ishaq terkenal sering mentadlis. Nah, sekarang dalam periwayatan ni beliau mengatakan anil bara. Maknanya dia menggunakan an-ana. Dia tak menggunakan hadasana atau sami'tu al-bara. Apa hukum periwayatan tersebut? Hukumnya secara kaedah adalah mudallis mengucapkan an-ana, maknanya dhaif. Paling kurang pun kita tawakuf dan kita kena pastikan adakah an di sini bermakna bersambung ataupun tidak bersambung. Dan bagaimana kita boleh memastikan bahawa an ini bersambung atau tak bersambung? Dengan mentakhrij. Kumpul sanad hadis ni, kemudian kita tengok dalam jalur periwayatan yang lain. Adakah Abu Ishaq mengatakan dalam semua periwayatan an saja, tak ada satu pun periwayatan lain, jalur lain yang menyebutkan bahawa Abu Ishaq berkata haddatsana atau sami'tu bara, haddatsana bara. Kalau ada satu saja, satu jalur yang mengatakan an Abi Ishaq qala haddatsana bara, maka ini menunjukkan bahawa sanad hadis ini bukan mudallas tapi bersambung. Nah, berkenaan dengan hadis ni macam mana? Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan pelbagai sanad. Tadi ada satu periwayatan daripada Israel, ada satu periwayatan daripada Zuhair, ada pelbagai periwayatan lain-lain, periwayatan yang lain, dan salah satu jalur periwayatan yang disebutkan oleh Imam Bukhari menyebutkan Abu Ishaq qala haddatsana bara. Makna hadis ni adalah bersambung, dan Abu Ishaq betul-betul mendengar daripada bara. Justru kalau satu saja sudah menunjukkan haddatsana, riwayat yang lain yang menunjukkan, yang walaupun menggunakan kalimat an, maka tetap dihukumkan sebagai bersambung. Nah, berbincang berkenaan dengan tadlis ni, dalam Sahih Bukhari ada tak perawi-perawi mudallis berlambak? Dan adakah semua perawi mudallis tersebut menyebutkan secara spesifik atau mentasrih sama, mengatakan haddatsana wa sami'tu? Tak semua. Ada perawi mudallis yang mengucapkan an-ana, meriwayatkan dengan an-ana dalam Sahih Bukhari, dan sebagian periwayatan an-ana tersebut dijumpai bukti yang mengatakan, yang menunjukkan bahawa an-ana itu bersambung dengan jalur periwayatan yang lain. Dan ada juga banyak juga hadis-hadis dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh mudallis dengan lafaz an-ana dan tidak dijumpai bukti dengan jalur yang lain bahawa perawi mudallis itu mengatakan sama dalam jalur yang lain. Jadi ada 2 bentuk dalam Sahih Bukhari ni. Dan bukan cuma Bukhari saja, dalam Sahih Muslim, sehingga menjadi perbincangan di dalam kitab-kitab mustalah, antaranya Imam Ibnu Salah antara orang pertama yang bincang tentang perkara ni. Apabila bincang berkenaan dengan mudallis, beliau mengatakan mudallis secara kaedah macam tadi. Kalau dia meriwayatkan secara an, dengan sirah an, maka kita kena cari ada tak jalur riwayatan lain yang mentasrih sama daripada jalur yang lain.
Kalau ada, maknanya hukum bersambung. Kalau tak ada, maka hukumnya adalah tawakuf. Kita tak hukumkan dia bersambung. Kita tak sahihkan dia. Nah, lalu Ibn Salah kemudian membawakan perbincangan. Bagaimana dengan hadis-hadis mudallis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan tidak dijumpai jalur lain yang menunjukkan sama? Apa tindakan kita? Sebab ini bertentangan antara kaedah kita bahawa semua hadis dalam Sahih Bukhari sahih dengan kaedah kita bahawa an-anah mudallis yang tidak dijumpai tasrih sama lemah. Betul tak? Apa yang kita kena apa stand kita dalam perkara ni? Adakah kita mentarjih kaedah sehingga kita lemahkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, which is itu bahaya sebab haibah sahihain begitu tinggi, betul tak? Dan ataukah kita mensahihkan hadis-hadis tersebut, dan perkara tersebut bertentangan dengan kaedah. Ada dua option di sini. Nah, Imam Ibn Salah mengambil pandangan bahawa hadis-hadis mudallis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dengan sirah an dan tidak dijumpai bukti yang menunjukkan sama, maka hadis-hadis tersebut tetap kita sahihkan juga. Kenapa? Sebab kita assume bahawa Bukhari jumpa bukti tersebut tapi kita tak jumpa. Itu adalah pandangan Ibn Salah. Dan pandangan ini menjadi perbincangan para ulama selepas dia. Boleh tak? Adakah pandangan Ibn Salah ini bermakna bahawa kita berhujah dengan husnuzan? Maknanya husnuzan sajalah kepada Bukhari dan Muslim. Ataukah dan adakah pandangan husnuzan itu cukup kuat untuk kita jadikan sebagai hujah atau tak? Nah, actually tuan-tuan, perbahasan ini adalah antara perbahasan yang cukup halus, dan kita coba untuk, kalau nak mendalaminya kita perlukan banyak masa untuk perkara tersebut. Tapi untuk sebagai tips saja bagi tuan-tuan sekalian, ada satu buku yang berbincang tentang perkara ni dalam 2 jilid, bertajuk Riwayatul Mudallisin fi Sahih Bukhari. Riwayat Mudallisin fi Sahih Bukhari. Dan cukup bagus. Yang saya nampak apabila saya baca sekilas, buku tu agak cantik, dan dia berpandukan kepada amal. Dia buka Sahih Bukhari, lalu dia kaji satu persatu periwayatan mudallis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan dia bagi satu insight yang bagus. Antaranya adalah apabila kita berbincang berkenaan dengan tadlis dalam Sahih Bukhari, kita kena perhatikan banyak aspek. Yang pertama, adakah hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai usul atau mutaba'at dan syawahid? Kalau hadis-hadis mudallis yang ini kita bincang satu poin yang spesifik ya, yaitu riwayat mudallis yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari dalam sirah an-anah dan tidak dijumpai mana-mana bukti bahawa an-anah tersebut bermakna tasrih sama. Tak ada yang menunjukkan perkara itu. Sebagai contoh adalah kembali misalkan Abu Ishaq Anil Bara. Ini contoh riwayat mudallis dalam Sahih Bukhari. Abu Ishaq mudallis dan dia meriwayatkan daripada Bara dengan lafaz an. Tapi hadis ni dijumpai dengan sanad yang lain yang mengatakan Abu Ishaq berkata hadatsana Bara. Maknanya tak jadi isu. Ini bukan perbincangan kita. Yang menjadi perbincangan kita adalah kalau ada hadis riwayat Abu Ishaq Anil Bara, lalu kita cari pelbagai sanad, kita kumpul semua sanad, tak jumpa satu pun riwayat lain yang mengatakan Abu Ishaq qala hadatsana Bara atau sami'tu Bara. Nah, yang ada semua adalah semua sanad mengatakan Abu Ishaq Anil Bara, Abu Ishaq Anil Bara. Adakah kita sahihkan juga karena dia berada dalam Sahih Bukhari? Nah, kata penulis buku ni, saya ingat nama dia adalah Dr. Fahmi bin Abdurrahman. Dr. Fahmi bin Abdurrahman.
Beliau mengatakan bahawa kita kena dalam mengkaji perkara ni, kita ada beberapa soalan yang kita kena kaji, ajukan terlebih dahulu. Riwayat hadis tersebut, adakah dia dalam usul atau mutaba'at? Sebab Sahih Bukhari hadis-hadisnya terbagi menjadi dua kategori. Usul itu adalah semua jadikan hujjah dan semua sahih, sebab dia adalah hujjah utama Sahih Bukhari. Tapi kalau mutaba'at dan syawahid, Ibn Salah sendiri katakan hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutaba'at dan syawahid dalam Sahih Bukhari mungkin sebagiannya tidak mencapai darjat kategori sahih. Nah, maknanya kalau hadis-hadis mudallis yang ada dalam Sahih Bukhari yang macam tu dan dia termasuk dalam kategori mutaba'at, tak perlulah kita memaksa diri untuk mensahihkan juga, sebab ini mutaba'at syawahid. Dan mutaba'at syawahid Imam Bukhari tidak letak kategori terlalu tinggi sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis mudallisin tersebut, adakah kalaulah dia masuk dalam usul, bukan dalam mutaba'at dan syawahid. Tengok, soalan yang berikutnya adalah dia bincang tentang topik apa. Ini hadis ni usul, dia bukan mutaba'at, dia usul. Dan dia mudallis dengan an-anah, tak dijumpai bukti yang menunjukkan bahawa dia tasrif bis-sama'. Macam mana? Tengok, dia usul, betul. Dia bincang tentang topik apa? Kalau topik hukum hakam, tak mungkin. Sebab hukum hakam, hujjah tentang hukum hakam, Imam Bukhari letak kriteria yang cukup tinggi dalam kesahihan. Akan tapi kalau dia bincang berkenaan dengan manaqib, bincang tentang sirah, bincang tentang apa, mungkin berlaku. Jelas tuan-tuan, sebab perbincangan berkenaan dengan manaqib, kriteria agak rendah sikit berbanding berbincang tentang hukum hakam. Dan ini antara beberapa pandangan yang dibawakan dalam buku ini yang menurut saya dia cukup membuka pandangan kita, membuka mata kita berkenaan dengan manhaj Bukhari dan riwayat mudallisin dalam Bukhari. Dan perkara tersebut juga secara amnya tentuanlah apply untuk perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan kritikan hadis-hadis dhaif dalam Sahih Bukhari. Ada tak hadis-hadis sahih dalam dhaif dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Secara amnya saya tengok adalah macam itu juga. Dan perkara tersebut terlalu panjang untuk kita bincangkan dalam kesempatan kali ini. Saya hanya memberikan sedikit sentuhan saja. Sebab bincang kepada masyayikh ni jangan detail sangat, sebab boring nanti masyayikh ni. Saya hanya bagi sikit-sikit, nanti para masyayikh sendiri yang akan bahas dan dia coba akan cari buku tersebut, baca sendiri untuk dapat perbahasan yang lebih dalam lagi. Sebab malulah bincang ke masyayikh dengan cara macam kita bincang ke budak pelajar SPM kan. Tak boleh, budak SPM kita kena detail, bincang satu-satu, kita kena sebutkan dia hafal, ingat. Tapi masyayikh taklah, Ustaz boring lah cakap terlalu detail. Bincang yang sikit nanti kita cari sendiri. Betul tak Ustaz Nizam? Okey, kita lanjutkan perbincangan dan itu pun baru sanad saja. Kita bincang berkenaan dengan matan. Anil Bara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah shalla qibala Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Ini bincang dengan sebenarnya hadis ini berbincang berkenaan dengan sabab nuzul ayat Al-Quran berkenaan dengan tahwil kiblah, ya kan? Bara bercerita, Bara adalah seorang sahabat Nabi yang ada di Madinah dan beliau orang saksi hidup perkara tersebut, sebab pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah adalah berlaku ketika Nabi ada di Madinah. Dan Bara berkata, Rasulullah SAW apabila datang ke Madinah, baginda sempat solat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Soalan yang pertama adalah, Nabi menghadap Baitul Maqdis atas ijtihad Nabi ataukah atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kalau atas ijtihad Nabi, Nabi tak akan minta Allah tahwil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang suruh kepada Nabi untuk menghadap Baitul Maqdis apabila perintah solat pertama kali diwajibkan.
Dan selama Nabi berada di Mekah, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Lalu ada pelbagai riwayat yang menyebutkan bahawa ketika Nabi di Mekah, Nabi masih boleh lagi meletak Kaabah di depan, lalu Nabi menghadap pada masa yang sama menghadap juga ke Baitul Maqdis. Akan tetapi apabila Nabi sampai ke Madinah, pilihan hanya satu saja. Sama ada menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap Kaabah, atau menghadap Kaabah, tidak menghadap Baitul Maqdis. Tidak seperti keadaan yang ada di Mekah. Dan Nabi terpaksa, istilah kita lah, Nabi diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, dan pada masa yang sama tidak menghadap Kaabah ketika di Mekah, ketika di Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan sebenarnya kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia adalah 16 bulan lebih beberapa hari. Itu sebabnya Al-Bara Ibn Azib mengatakan 16 atau 17 bulan. Yalah, 16 bulan lebih masuk ke 17 bulan. Lalu wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Dan Nabi sejak datang ke Madinah, Nabi suka agar kiblat Nabi adalah menghadap ke Bait Kaabah, Baitullah di Kaabah. Kaabah Baitullah. Jadi walaupun menghadap ke Baitul Maqdis, tapi keinginan Nabi adalah agar menghadap ke Kaabah juga, bukan ke Baitul Maqdis. Soalan, kenapa Nabi ingin menghadap ke Baitullah juga? Ada apa dengan Baitullah? Dan ada apa dengan Baitul Maqdis? Betul tak? Kita kena analisis dalam perkara tersebut, apa yang berlaku. Dan salah satu jawapan yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, beliau membawa riwayat daripada Ibn Abbas, daripada Mujahid an Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, innama kana yuhibbu an yatahawwala ilal qiblah, innama kana yuhibbu an yatahawwala ilal Ka'bah li'anna al-yahuda qalu yukhalifuna Muhammad wa yattabi'u qiblatana. Kata Ibn Abbas, sebab mengapa Nabi lebih suka menghadap kepada Kaabah, ke Kaabah bukan ke Baitul Maqdis, sebab orang Yahudi di Madinah setiap kali mereka mendengar bagaimana Islam membawa akidah yang baru, membawa syariat yang baru dan lain sebagainya, mereka mengatakan Muhammad ni kiblat ikut kita, tapi pandangan selalu menyalahi kita. Betul tak? Datang ke Madinah, mereka happy. Kenapa? Sebab Muhammad tidak membawa agama baru. Kenapa? Dia sama seperti kita, iaitu menghadap kiblat yang sama. Tapi seketika Nabi sudah mula membawa syariat-syariat yang baru, yang berbeza dengan Yahudi dan lain sebagainya, Yahudi sudah mulai bising lah. Tengoklah awak ni tak konsisten. Kiblat dah betul dah tu, tapi syariat tu banyak silap ni. Ini ahli bid'ah lah istilahnya kan. Solat sama dengan kita tapi buat perkara yang berbeza dengan kita. Nah, ini yang kemudian Nabi tak suka, dan antara perkara yang membuat Nabi ingin agar umat Islam memiliki identiti yang jelas, berbeza dengan Yahudi. Identiti yang berbeza dengan Yahudi. Kita ni bukan ikut-ikut Yahudi. Sorry. Kita ada identiti yang berbeza, termasuk kiblat. Itu sebabnya Nabi minta agar kiblat ni diarahkan kepada arah yang baru. Ini analisis yang paling kita sebut sebagai tahlil awalilah, tahlil analisis awal lah. Untuk mengkaji lebih dalam ni, saya rasa perlu baca lebih banyak lagi dan faham lagi lebih banyak berkenaan dengan konteks yang berlaku pada zaman tersebut. Mengapa Nabi ingin agar kiblat dipindahkan daripada Baitul Maqdis ke Kaabah? Mesti ada sebab-sebab yang lebih signifikan, sebab-sebab yang lebih dalam lagi, ya, sehingga menyebabkan perkara tersebut berlaku. Anyway, sekarang Nabi ingin agar kiblat dipindahkan ke Kaabah, dan Allah Subhanahu wa taala menuruti keinginan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah perintah untuk memindahkan Kaabah ke kiblah daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Wa annahu awwalu salatin salatul asr. Salat pertama yang kiblat sudah berubah adalah solat yang dilakukan oleh Nabi pada solat asar. Ya.
Jadi hadis ni clear. Hadis ni by the way tuan-tuan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ni clear, tapi lafaz wa annahu awwalu salatin shalla salatul asr saya jumpa dalam Bukhari. Jadi solat ini adalah solat pertama yang dilakukan oleh Nabi dengan kiblat yang sudah baru, yaitu solat asar. Nampak tak? Clear tak bahawa sarih bahawa solat yang pertama yang Nabi lakukan dengan kiblat baru adalah solat asar dalam riwayat ini. Sangat jelas, betul tak? Tapi tuan-tuan kalau tengok Fathul Bari, Imam Ibn Hajar, seolah-olah Ibn Hajar mengatakan bahawa solat pertama yang Nabi lakukan adalah solat zuhur. Beliau membawakan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang tidaklah sekuat riwayat Bara' Ibn Azib ni. Nah, adapun Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir, tengok dalam apabila Imam Ibn Katsir bincang berkenaan dengan tahwil kiblat, Ibn Katsir bawakan berbagai riwayat di sini, dan Ibn Katsir mengatakan hadis Bara' sarih bahawa solat pertama yang Nabi lakukan dengan kiblat yang baru adalah solat asar. Menurut saya pandangan ini adalah paling kuat lah berbanding pandangan lain yang mengatakan dia adalah solat zuhur. Nah, poinnya adalah sekarang Nabi solat dengan kiblat baru pada solat asar, wa shalla ma'ahu qaum, dan solat tersebut dihadiri oleh beberapa orang sahabat Nabi. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un. Lalu salah seorang ahli jamaah yang hadir bersama Nabi tersebut keluar lalu melihat ada ahli masjid yang tengah solat, tengah ruku. Soalan, adakah orang tersebut solat asar juga? Dia dah solat bersama Nabi, solat asar, lalu jalan ke tempat lain, ternyata orang tersebut tengah ada kumpulan lain tengah solat asar juga. Tak, ini adalah solat yang lain. Ini menjadi salah satu poin Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa solat Nabi yang Nabi lakukan dengan kiblat yang baru adalah solat zuhur. Sebab Nabi solat zuhur bersama para sahabat berjamaah, lalu salah seorangnya berjalan ke kampung yang lain dan nampak ada orang tengah solat. Apa solat yang mereka lakukan? Solat asar. Sebab dia telah solat zuhur, pergi ke satu masjid untuk solat asar, dia nampak ada orang tengah solat asar, melakukan solat dan dalam keadaan ruku. Ini salah satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar. Kalau versi Ibn Katsir dan pandangan riwayat yang menyebutkan bahawa solat pertama tersebut adalah solat asar, lalu solat apa yang dijumpai oleh orang ini tengah dilakukan oleh ahli masjid tersebut? Saya rasa adalah solat yang lain, entah solat maghrib atau solat isya, atau solat asar juga. Yang pasti adalah tak ada maklumat tentang perkara tersebut, dan riwayat ini pun tidak menyebutkan solat apa. Nah, yang penting adalah dia jumpa tengah ada ahli masjid tengah ruku, lalu tiba-tiba saja dia mengatakan, faqala asyhadu billah laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Dia mengatakan, saya bersaksi dengan nama Allah, saya baru je solat. Tadi saya solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menghadap solat bersama Nabi dengan menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Fadaru kamahum qibalal bait. Bagus imam masjid tersebut dan ahli jamaah masjid ni dia tak banyak tanya. Kalau kita akan banyak tanya dulu. Awak ni betul ke? Kita habiskan dulu solat ni, betul tak? Lepas tu kita bincang. Tapi kalau mereka terus dengar dan mereka tak tunggu-tunggu, apabila mereka tahu bahawa perkara ni adalah telah berubah, maka terus mereka ikut perubahan yang telah ditetapkan. Fadaru kamahum qibalal bait. Mereka kemudian berpusing daripada menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Ka'bah. Wa kana yu'jibuhu an yuhawwala qibalal bait. Jadi kembali lagi berkenaan dengan baginda Nabi SAW, kata Bara, baginda ingin agar diarahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitul. Dan itu adalah saya rasa wa zakara baqil hadis, kemudian beliau bincang berkenaan dengan kelanjutan hadis tersebut. Okey, saya ada sedikit masa saya gunakan untuk baca hadis yang tadi kita telah baca. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur
Qala akhbarana Abdurrahman. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, kita telah sebutkan sebelum ini, Imam Siqah. Qala akhbarana Abdurrahman adalah Ibn Mahdi. Qala haddatsana Zaidah Ibn Qudamah Ibn Mahdi adalah imam yang tak payah kita sebutkan lagi. Haddatsana Zaidah Ibn Qudamah juga imam Siqah. An Simak Ibn Harb. An Simak Ibn Harb juga seorang ulama tabi'in yang semua periwayatannya adalah sahih, melainkan kalau dia meriwayatkan daripada Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ini penting. Simak an Ikrimah, banyak sangat hadis yang diriwayatkan dengan sanad tersebut, Simak an Ikrimah. Dan riwayat Simak an Ikrimah ittirab, mengandungi banyak kelemahan. Dan alhamdulillah di sini dia tak meriwayatkan daripada Ikrimah, tapi meriwayatkan daripada Musa bin Talha. Justru tidak ada illah dalam hadis tersebut. Dan Musa bin Talha an abihi Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi. Musa bin Talha juga terkenal sebagai orang yang banyak hadisnya dan terkenal juga sangat siqah. Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaj'al ahadukum baina yadayhi misla muakharah. Di sini tapi yang Imam Ibn Hajar sebutkan dalam Fathul Bari, muakharah ni dibacanya adalah muakharah bi dhammi awwalihi summa hamzah sakinah. Tengok dia katakan bi dhammi awwalihi summa hamzah sakinah, maknanya bukan muakhar tapi mukhar. Wa ammal kha fajazama Abu Ubaid bi kasriha wa jawazal fath. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang pakar lughah, mengatakan kha di sini boleh baca kha fathah, boleh Abu Ubaid mengatakan kha di sini kasrah mukhir, tapi boleh juga fathah, wa jawazal fathah. Wa ankara Ibnu Qutaibah al-fathah, tapi Ibnu Qutaibah mengatakan tak boleh fathah. Yang betul adalah mukhirah. Sedangkan mukhara khilaf antara Abu Ubaid. Abu Ubaid katakan boleh, tapi Ibnu Qutaibah katakan tak boleh. Yang betul adalah mukhirah. So kita baca dia, liyaj'al ahadukum baina yadayhi misla mukhiratir rahl. Apa makna mukhirah? Mukhirah adalah bagian akhir, ya kan? Rahal adalah kendaraan, unta pada hari itu. Nah, apa yang dimaksud dengan mukhiratir rahal? Kata Imam Ibn Hajar, wal muradu biha al-'ud allazi fi akhirir rahl allazi yastanidu ilaihi ar-raqib. Dia adalah 'ud, dia adalah satu batang kayu yang ada di akhir kendaraan kita dan menjadi tempat bersandar seorang penunggang. Macam kita kalau naik kereta, tentulah ada kursi kan. Nah, kursi yang menjadi sandaran kita itu namanya mukhirah. Pada zaman dahulu dia bukan dalam bentuk kursi pada hari ini, tapi hanya sebatang kayu saja ditancap, dipacak, kemudian menjadi tempat bersandar orang yang tengah menunggang kendaraan. Soalan berikutnya adalah, berapa tinggi mukhiratir rahl ni? Mukhirah. Dan hadis ni menunjukkan kalau kita solat, kita kena pancak satu kayu tersebut untuk kita hadap dan sebagai kiblat kita, sebagai tempat kita menghadap, betul tak? Nah, sekarang berapa tinggi mukhiratir rahl? Kata para ulama fuqaha, Ibn Hajar merujuk daripada kalangan fuqaha, mereka mengatakan sutrah ni ada yang mengatakan kira-kira satu zira'. Satu zira' ni kurang lebih 40 hingga 50 cm. Ada yang mengatakan sulusa zira'. Sulusa zira' adalah 2/3 cm. Jadi kira-kira 2/3 zira' bermakna kurang lebih dalam 30 cm. Wahwal ashar. Itu yang pandangan yang paling banyak, paling masyhur di kalangan fuqaha. Mukhiratul rahal adalah 2/3 zira', kira-kira 30 cm. Walakin fi musannaf Abdul Razzaq an-Nafi' anna mukhiratul rahal Ibnu Umar kanat qadra zira'. Dan kata Ibn Hajar dalam riwayat Musannaf Abdul Razzaq, mukhirah rahal yang dimiliki oleh Ibn Umar adalah sekedar satu zira'. Satu zira' kira-kira 30 cm. Poinnya adalah, adakah mukhiratir rahal ini, tinggi mukhiratir rahal tersebut adalah maksimal atau minimal?
ulama mengatakan dia minimal. Maknanya kalau kita salat, sutrah kita minimal adalah dalam 20 hingga 30 atau 40 cm. Itu kurang lebih. Mesti ada satu benda kita letak di depan kita. Apabila kita bincang ini minimal, maknanya kurang daripada berapa sentimeter itu tidak dikira sebagai sutrah? Ya. Justru menjadi khilaf di kalangan para ulama, adakah garis boleh menjadi sutrah kalau kita tak jumpa kayu? Ramai para ulama mengatakan tak boleh garis menjadi sutrah, termasuk mazhab Syafi'i, dan walaupun ada hadis dalam perkara ini, hadis tersebut dilemahkan. Dan kalau garis tak boleh, adakah sajadah yang kita bawa boleh menjadi sutrah? Sajadah berapalah tinggi dia, betul tak? Dan mengikut pandangan yang menetapkan bahawa mukhiratir rahal mesti tidak kurang daripada 2/3 zira' atau 30 cm tinggi dia, makna sejadah tak boleh jadikan sebagai sutrah, tidak dikira sebagai sutrah. Kita kena letak juga benda lain yang tinggi, macam laptop kita misalkan kan lebih tinggi, kita buka depan tu sebagai satu mukhiratir rahal, sebagai sutrah dia yang memenuhi syarat-syarat sutrah. Saya rasa masa saya sudah habis. 1 jam saya dah cakap dah. Dan kita ada masa berapa minit lagi. Mungkin ada rakan-rakan sekalian yang boleh berikan tambahan atau pandangan dalam perkara ini. Silakan. Satu soalan tu. Boleh dapat bisa bersusun. Adakah maksudnya adalah untuk kita khususkan untuk tempat solat. Contohnya macam sekarang kan kalau dah ada sejadah itu kan menunjuk tempat solat. Jadi kalau Ustaz Muhammad tak jelas lah Ustaz. tak jelas. Tak dengar apa suara ni. Tak dengar. Sekarang jelas kan? Jelas. Maksudnya adakah hadis yang berkaitan dengan sutrah tadi adalah untuk sebagai penanda bahawa orang tu tengah solat. Jadi semua benda yang membawa maksud yang sama, macam sekarang sejadah lah kan. So kalau orang dia letak sejadah kat situ, maksudnya dia menunjukkan tempat solat. Adakah dia membawa maksud maqasid yang sama tadi? Okey. Maqasid ni anta lebih faham daripada ana, sebab pengetahuan anda berkenaan dengan maqasid cukup tidak seberapa tinggi sangat. Ustaz Arif yang paling pandai dia bincang tentang maqasid. Ustaz Arif, jawab sikit. Ustaz tak ada idea tentang tu. Ya ke? Okey, berkenaan dengan sutra, betul soalan kita penting kenaan dengan sutra ni. Adakah dia sebagai penanda kita solat, ataukah sutra ni untuk berfungsi sebagai penutup kita solat? Sebab secara bahasa pun sutra adalah menutupi kita daripada solat, untuk menunjukkan teritori kita bahawa ini adalah tempat saya solat, ini tempat saya sujud, dan tak boleh ada orang ceroboh perkara tersebut. Dan kalau kita katakan bahawa sutra maksudnya adalah tempat menunjukkan bahawa kita tengah solat dan ini kawasan solat kita yang tak boleh diceroboh orang lain, maka semua benda-benda yang boleh kita gunakan sebagai penanda kawasan maka dikira sebagai sutrah juga. Ini adalah satu pandangan juga, antaranya lah pandangan kalangan yang berpandangan bahawa garis boleh dijadikan sebagai sutrah, betul tak? Sebab garis menandakan kawasan. Akan tapi bagi kalangan yang memandang bahawa sutrah adalah bukan sekedar penanda kawasan, akan tapi dia sebagai tanda kita menghadap, sebagai tanda kita menghadap dalam salat, dan tanda kita menunjukkan orang lain agar tidak mengganggu kita, mengganggu dan merusak salat kita, dan nampak dalam hal, maka
benda tersebut mesti benda yang outstanding, yang nampak jelas dan tidak diganggu dan tidak dapat tersamar daripada pandangan orang lain. Itu sebabnya mereka mengatakan paling kurang pun mesti setinggi mukhiratir rahal, yang kita agak tadi adalah kira-kira dalam 20 hingga 30 cm dalam ketinggian. Nah, mengikut pandangan seperti ini, mana pandangan yang menjadi pilihan adalah terlalu banyak khilaf para ulama dalam perkara ini. Dan kalau kita tengok hadis riwayat Musa bin Talhah ni, Musa bin Talhah daripada Talhah bin Ubaidillah daripada ayahnya, sebenarnya hadis ni cukup panjang asbab wurud dia. Jadi dia sebenarnya, Talhah bin Ubaidillah bercerita tentang orang tertentu yang datang kepada Nabi yang mengatakan, Rasulullah, kami ni solat tapi haiwan-haiwan lalu depan kami dan lain sebagainya, dan mereka bimbang perkara tersebut dapat membatalkan solat mereka. Maknanya sutrah ni, lalu Nabi katakan, kalau engkau sudah letak seperti mukhiratir rahal, satu kayu pancak di depan, maka apa yang berlalu di depan tidak mengganggu solat engkau. Dan kalau kita tengok secara zahir ayat hadis ni menunjukkan bahawa mukhirat sutrah fungsinya adalah untuk kita, bukan untuk orang yang di luar solat, tapi untuk kita fokus dalam solat, dan untuk kita memastikan bahawa tempat solat kita seperti ini, tempat sujud kita di sini, dan selepas tu maka apa yang berlalu di depan kita tidak dapat merusak kesahihan solat kita. Itu sebabnya Nabi mengatakan, liyaj'al ahadukum baina yadayhi misla mukhiratir rahal wa yusalli. Kalau dah letak satu pancak, satu sutra, maka solatlah. Apa yang berlaku selepas tu tidak mengganggu dan merusak solat kita. Ini dari zahir ni seolah-olah menunjukkan bahawa sutra untuk kita, bukan untuk orang yang di luar kita. Itu pandangan anda lah. Wallahu alam, perlu kita rujuk semula pandangan yang lain dalam perkara. Lagi Ustaz Muhaimin mungkin nak tambah? Doktor, saya ada beberapa soalan lah. Okey. Kita perbincangkan. Yang pertama berkenaan dengan, bila doktor sebut berkenaan dengan style periwayatan hadis ni, adakah dia mengikut kepada madrasah ataupun style tempat-tempat berbeza ataupun ikut individu? Maksudnya, adakah di Kufah tu berbeza style periwayatan dia, ataupun di Naisabur ataupun di Madinah berbeza, kemudian di Basrah sebagainya ni, ataupun dia berdasar kepada individu? Itu pertamalah. Okey. Yang kedua adalah berkenaan dengan, kalau kita tengok dalam hadis tengok berkenaan dengan hadis yang Imam Jarud bawa berkenaan kiblat ni, dia seakan-akan diikhtisar hadis lah. Maksudnya dia tidak menyebutkan secara penuh. So kalau kita belajar dalam kaedah, kalau dia ikhtisar ni hadis boleh dengan syarat dia tidak mencacatkan makna. So apa dia dobit tak mencacatkan makna tu? Itu antara benda. Okey. Apa berkenaan dengan soalan style periwayatan hadis, dan adakah ada kaedah-kaedah umum atau terpulang pada satu negeri atau kumpulan tertentu? Dan setahu anda, dua perkara tu ada berlaku. Pertama, setiap negeri mesti ada tradisi periwayatan yang khas untuk negeri tersebut. Misalnya bincang berkenaan dengan umur, nak ajarkan murid hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis periwayatan, ada perbezaan dalam ahli Hijaz dengan ahli Iraq. Ada yang menetapkan balik dulu baru hadir, ada yang mengatakan masih kecil lagi boleh dibawa hadir dan lain sebagainya. Maknanya ada style tradisi periwayatan berbeza dalam perkara tersebut. Dan tradisi perbezaan seperti yang kata ada perbezaan dari ahli Iraq, dari Khurasan, ada yang lain, ada perkara ni. Dan ada juga kaedah-kaedah yang universal, yang bersifat umum secara keseluruhan ahli hadis, seperti kepentingan rihlah, tradisi kepentingan rihlah kita mulakan dari kampung kita sebelum kita mengkaji daripada ulama dari negeri yang lain. Itu adalah tradisi periwayatan ahli hadis yang bersifat universal. Dan juga kepentingan untuk
hafal Quran dulu baru belajar hadis dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat yang bersifat style-style yang bersifat universal. Dan perkara ni sekali lagi perlu dikaji dalam bentuk yang lebih komprehensif. Tapi adakah perbezaan, adakah sifat-sifat yang bersifat lokal dan pribadi perlu kita ambil kira? Tentu perlu diambil kira, dan karena itu memang berlaku ada perbezaan seperti itu. Nah, berkenaan dengan soalan yang kedua, berkenaan dengan ikhtisar hadis, soalan kita adalah adakah yang dibuat oleh Ibnul Jarud di dalam hadis yang pertama ni ikhtisar hadis ataukah dia taqti' al hadis? Ada khilaf karena itu kan. Ikhtisar maknanya adalah kita ringkas hadis yang panjang, kita ambil maknanya saja, ringkas, kita buat rumusan saja. Itu namanya ikhtisar. Dan keharusan untuk melakukan ikhtisar macam keharusan meriwayatkan bil makna. Kalau periwayatan bil makna ditetapkan bahwa tak semua orang boleh meriwayatkan hadis bil makna, hanya orang yang betul faham, faqih, yang mengetahui bahasa Arab dengan baik dan sebagainya, yang tidak merubah makna baru dibenarkan. Ada juga istilah taqti' hadis. Taqti' hadis lah kita potong-potong bagian-bagian hadis. Hadis ni panjang, tapi saya tak ambil semua. Saya hanya ambil yang penting-penting saja. Ya tak? Ambil penting, lalu sebagian saya letak di bab ni, sebagian saya letak di bab ni, sebab saya ingin ambil bagian yang berkaitan dengan hujah saja, dengan tema yang saya bincangkan. Itu namanya taqti' al-hadis. Nah, apa yang dibuat oleh Ibnul Jarud di sini Anda rasa adalah macam taqti' al-hadis, ya tak? Dia riwayat ni baca panjang, tapi dia ambil bagian yang penting saja, lalu yang baki, yang tak penting tu dia tak sebutkan semula. Dan taqti' al-hadis agak berbeza dengan ikhtisar sebab dia tidak tidak meribut berkaitan dengan perubahan makna. Dia hanya letak potongan sahaja, betul tak? Letak potongan, dia tak rubah lafaz pun, tapi potongan kalimat yang penting, yang berkaitan diletak, yang tidak berkaitan diletak. Dan oleh yang demikian taqti' al-hadis dia lebih ringan, maksudnya lebih dibenarkan lah, sebab dia tidak berkaitan dengan perubahan makna. Dan perkara ni sering kita juga buat taqti' al-hadis ni kalau lagi ceramah, ya tak? Ceramah tak akan kita baca innamal a'malu binniyat sampai semua hadis. Awak bincang tentang apa nih? Tentang niat saja. Tapi hijrah kita tak bincang, tak? Tapi kita hanya bincang niat, kita ambil niat sajalah. Itu juga apabila kita bincang hijrah, baru kita cerita hanya hijrah saja. Padahal hadis itu bincang tentang hijrah, niat dan lain sebagainya. Doktor. Ya. Keluar tajuk sikit. Boleh. Soalan berkenaan dengan hadis nuzul wahyu. Adakah wahyu diturunkan dalam keadaan bertulis? Sebab hadis Iqra' ma ana biqari. Iqra' ma ana biqari. Jadi ada tak asar ataupun apa-apa yang menunjukkan bahawa wahyu diturunkan dalam keadaan bertulis? Okey, soalan tu Ustaz Muhammad, anak kena rujuk juga Fathul Bari dulu nanti. Tapi perintah untuk membaca lalu Nabi menjawab ma ana biqari sama ada secara zahir menunjukkan bahawa Jibril membawa sesuatu yang dibaca, ataupun Jibril menyuruh Nabi untuk membaca sesuatu yang maksudnya yang bertulis, lalu Nabi katakan saya tak boleh baca, ataupun berkaitan dengan perkara sama ada engkau boleh membaca atau tak boleh membaca, betul tak? Iqra' seolah-olah menunjukkan bahawa engkau boleh baca ke tak? Nabi menjawab ma ana biqari, saya tak boleh membaca, bukan saya tak mau membaca atau tak mampu membaca apa yang engkau bawa. Ana tawakuf dalam perkara ni, kena baca dulu baru boleh jawab. Ada yang pernah baca ke perkara ni? Mungkin boleh sharing?
soalan tahun lepas waktu conference soalan di propaganda penaja. Okey. Pun ditimbulkan soalan ni, adakah wujudnya something yang maktubah dalam penurunan wahyu? Dan dia sebut Terus? ada satu asar yang dhaif yang mengatakan bahawa Jibril bawa lembaran-lembaran daripada lembaran-lembaran yang ditulis dengan emas. Okey. Anda sendiri pun tak go lebih detail dalam perkara ni lah. Timbulkan kalau kita Anda tak tahu pula ada asar tu. Anda bimbang termasuk dalam istilah dia tambahan-tambahan pentafsir untuk macam kita Israeliat lah, ayat Quran hanya sebut sedikit saja tapi detail dibawakan daripada sumber-sumber yang tidak sahih. Adapun sekali lagi Anda belum boleh pastikan perkara itu. Mungkin kena buat kajian dulu. Ustaz Arif ada jawapan kah? Ada satu soalan, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Tapi mungkin Ustaz dah jawab tadi, cuma nak ada tak di kalangan para Anda pernah jumpa soalan Muhaimin tu dah. Okay. Belum jumpa lagi? Ustaz dengar ke? Suara Dengar Ustaz Arif. Min kunuz Okey, apa dia Ustaz? Muhammad Abdullah Dawud. Teras. Tak jelas Ustaz Arif? Okey, Ustaz. Okey, Ustaz Arif, boleh ulang lagi tak? Boleh ulang lagi tak? Okey, apa? Okey. Saya pernah jumpa Tak dengar. persoalan Muhaimin tu dalam min kunuz Muhammadian bayan Badil Wahyi dan bawa riwayat Al-Baihaqi dalam. Okey, asyik. Okey. Lepas ni coba anda cek. Okey, tadi Ustaz Mursyid nak cakap apa? Ada sikit je sebab biasa kalau sebagai penuntut syariah ni kita belajar kalau sesuatu hukum ni sama ada dia adalah wasilah ataupun dia adalah maqasid lah. Tapi kalau kita tengok dalam konteks hadis ni, dia Rasulullah SAW lebih kepada menerangkan wasilah bagi meletakkan sutrah tadi. Ada tak di kalangan para fuqaha ataupun muhaddisin setakat pengetahuan sahabat-sahabat, mungkin doktor sedikit, cara istidlal mereka terhadap hadis ini dengan melihat, maksudnya khilaf dalam menentukan adakah wasilah, bentuk wasilah sutrah tu adalah kembali kepada khilaf dalam menentukan maslahah ataupun maqasid daripada sutrah tu sendiri lah. Adakah sama ada disebabkan daya ta'uf syaitan, ataupun disebabkan khusyuk dalam salat, ataupun disebabkan faktor luar tadi. Adakah punca khilaf tu banyak ya'ud ila kepada menentukan masalah, barulah dia kembali kepada menentukan wasilah untuk tahqiq dia punya masalah, dan adakah ada di kalangan i'mal di sini dalam masalah tu. Saya rasa bagus juga kita tengok perkara tersebut dan anda nampak bahawa setiap kali para ulama mensyarahkan hadis-hadis Nabi SAW, dan mereka akan coba untuk fahami juga sama ada mereka akan coba fahami apa di sebalik perintah Nabi SAW tersebut. Dan ini nampak sejak daripada zaman sahabat Nabi kan. Apabila Nabi suruh la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraizah,
Ada sebagian sahabat paham bahwa ini setakat galakan kita untuk jalan laju. Ada lagi yang memahami secara literal bahwa jangan solat, maknanya jangan solat lah. Entah apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Yang penting Nabi suruh jangan solat, jangan solat. Nah, tapi sahabat yang lain memahami bahwa ini adalah sekedar galakan, bukan larangan sahaja. Tapi ada di sebalik larangan tersebut. Nah, begitu juga apabila kita melihat bagaimana para ulama mensyarahkan hadis-hadis Nabi SAW, bukan hanya berkaitan dengan sutroh saja, tapi juga semua perbahasan yang lain, kita akan nampak usaha itu dilakukan oleh para ulama dalam mensyarahkan. Mereka akan mencoba untuk larangan Nabi ini apa maksud di sebaliknya. Adakah larangan ini dimaksudkan untuk maksud tertentu? Adakah sutroh setakat untuk menghalang kita solat, ataupun untuk protect kita daripada benda luar yang dapat mengganggu solat kita? Dan perkara itu kalau tuan-tuan rujuk dalam Fathul Bari cukup banyak, dan salah satu rujukan terpenting Fathul Bari yang anda pun tengah banyak baca dan coba untuk dalami lagi perkara ini adalah beliau sering merujuk kepada Imam Al-Tibi. Tibi, apabila kita tengok riwayat hidup dia, terjemah dia adalah salah seorang pensyarah hadis yang cukup outstanding juga, cukup besar juga. Dan Ibnu Hajar sendiri katakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak mengeluarkan makna-makna yang terkandung di dalam hadis ni. Yang mana-mana yang paling tersembunyi. Isyarat-isyarat yang tersembunyi di dalam hadis. Dan kalau kita perasan, baru terfikir berapa lama ni, banyak kajian ditulis berkenaan dengan tafsir Quran. Betul tak? Metod Fakhruddin Ar-Razi, metod pelbagai tafsir dengan pelbagai jenis-jenis tafsir. Ada jenis tafsir bil-ra'i, bil-ma'sur, kemudian ada tafsir ilmi, tafsir isyari, tafsir batini, tafsir pelbagai lain. Kita sudah boleh nampak macam trend tu, corak tu banyak dalam tafsir. Actually dalam syarah hadis juga ada trend-trend macam tu. Ada isyarat-isyarat, ada corak tertentu dalam pensyarah hadis yang kita perlu berikan perhatian. Kita perlukan perhatian. Ada corak yang bersifat tafsir nahwi, lugawi, gitu kan? Ada syarah yang bersifat lugawi, ada lagi syarah yang bersifat hukmi. Ada lagi syarah yang menurut anda adalah sebuah usaha daripada pensyarah untuk menggali makna-makna yang terpendam dalam hadis. Dan tak banyak orang boleh melakukan perkara itu. Salah seorangnya adalah Al-Tibi, yang boleh mengeluarkan hukum-hukum, boleh mengeluarkan makna-makna di sebalik kandungan hadis Nabi ini. Dan apabila dia membincangkan hadis dan makna hadis, dia coba untuk kaitkan kepada apa di sebalik hadis, maksud Nabi, maqasid Nabi, dan dia coba untuk bawa perkara tersebut ke permukaan. Dan apa yang anda sebutkan ni memang anda tak bagi apa kata putus dia, apa makna yang sebenar, tapi kembali kepada manhaj fuqaha dan manhaj dalam perkara dalam manhaj syurah hadis. Kita boleh nampak perkara tu. Kita boleh gali perkara tersebut, bahawa setiap hadis coba untuk dikaitkan kepada makna di sebaliknya. Kalau dulu anda belajar dalam usul fiqh mazhab Hanafi, dulu anda pernah mengaji usul fiqh mazhab Hanafi bersama Syekh almarhum Waliuddin Farfur, kita kaji tankih dalam mustalah usul hadis Hanafi. Dia selalu ulang-ulang perkara ni apabila setiap kali bincang tentang hadis. Setiap bincang hadis lalu disyarahkan, bincang hadis disyarahkan, dia selalu ulang kaedah ni. Dia katakan al-aslu fin nas at-ta'lil, dia kata. Al-aslu fin nas at-ta'lil. Asal dalam setiap nas adalah ada illah di sebalik tu. Jadi setiap Nabi suruh sesuatu, fuqaha akan terus mencari di sebalik dia adalah apa sebabnya ya, apa illahnya, apa illah Nabi suruh kita letak sutroh.
Itu adalah satu perkara yang tak boleh lepas daripada pemikiran fuqaha. Sebab kaedah tadi, al-asl fin nas at-ta'lil. Asal dalam nas yang Nabi sebutkan ni, ada illah di sebalik tu yang kita kena gali. Lalu kalau illah tersebut setelah kita tankih manaf dia, kita boleh kias dia kepada benda-benda yang lain. Betul tak? Apabila Nabi suruh misalkan kita untuk meletakkan, untuk beristinja dengan batu, ilahnya fuqaha dah keluarkan dah. Ilahnya adalah kena batu bersifat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu sekarang kita boleh kias. Semua benda yang memiliki sifat-sifat batu tu boleh digunakan sebagai istinja. Betul tak? Nah, dan apabila anda dengar kaedah tersebut dan anda apply dalam segala perbincangan para fuqaha, perbincangan syurah hadis, nampak betul ya. Kita boleh nampak bahawa dalam hadis ni Nabi kata macam ni, tapi ulama sudah coba untuk keluarkan apa ilah-ilah di sebaliknya. Mereka mungkin tak sebut maksud, maqasid. Maqasid adalah istilah belakangan, betul tak? Akan tapi ilah ni menjadi awal untuk kelahiran maqasid tersebut. Dan ilah kenapa, sebab, lalu menjadi apa maksud di sebalik. Dan sekali lagi anda galakkan untuk kita coba mulakan cara pandang seperti itu setiap kali dalam memandang hadis, dan coba untuk tengok, buktikan betul tak dalam kitab-kitab syarah tu ada macam tu. Semua ada macam tu yang setahu anda lah. Apabila bincang terutamanya dalam syarah-syarah yang macam Al-Tibi, anda galakkan sangat baca Al-Tibi, kemudian tengok bagaimana manhajnya dalam mensyarahkan hadis. Ya, doktor sebut Al-Tibi itu dalam dia banyak lebih dalam kitab apa? Ya, ada beberapa syarah dia, antaranya syarah Mishkat al-Masabih, dan beberapa syarah-syarah yang lain. Dan kalau perhatikan juga Imam Ibn Hajar sering kali nukil daripada Al-Tibi ni. Okey, saya rasa masa dah habis. Ada yang nak pergi ke sekolah juga. Ada soalan sikit ni di chat. Ya. At-Tibi ni adalah At-Tibi yang qiraat ke tak? Bukan At-Tibi qiraat. Dia ada syarah Al-Mishkat. Nama dia lupa pula At-Tibi ni. Nanti anda coba bagi di di grup kita. Ada soalan, di Indonesia sutra dibentuk seperti bentuk nisan kuburan. Bagaimana jika menghadap sutra tersebut tapi hati terbayang itu bagaikan batu nisan kuburan? Adakah sama mengamalkan hal tersebut? Secara amnya adalah yang penting cukup syarat tinggi dia, maka dikira sebagai sutra. Bentuk dia tak penting. Dan tentulah perkara lain yang boleh mengganggu pikiran kita, sama ada di depan atau di bawah kita seperti gambar, itulah perkara yang makruh, ulama sebutkan. Soalan tanya kejadian tahwil kiblat itu apakah ketika Nabi dalam solat atau sejak awal solat sudah berlaku tahwil? Ketika solat Nabi sejak awal berlaku tahwil. Nah, yang berlaku tahwil di tengah solat itu adalah seorang sahabat yang tengok orang tengah solat, lalu dia bagi tahu, mereka kemudian berpindah daripada menghadap Baitul Maqdis ke ke Ka'bah di dalam solat. Sedangkan Nabi tak. Nabi sejak awal lagi sudah dibagi tahu untuk rubah kiblat, Nabi solat dengan kiblat yang baru. Okey, saya rasa itu saja. Kita jumpa semula insyaAllah. Terima kasih atas perbincangan yang sangat penting. Banyak soalan yang saya tak boleh jawab, dan saya memang pasti bahawa para asatizah ni soalan dia tera-tera, dan saya pun tak nak paksa diri untuk menjawab, sebab kita ingin agar kita memberi peluang masing-masing untuk memberikan tetusan untuk mengkaji lebih dalam lagi insyaAllah. Okay, jumpa semula insyaAllah pada masa akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.